Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 30 Januari 2022. Polis Malaysia dan Filipina masih bekerjasama mengenal pasti status salah seorang suspek dalam senarai dikehendaki bagi membantu siasatan dalam kes-kes jenayah rentas sempadan dan culik untuk tebusan KFR. Suspek tersebut ialah Muzrimar alias Mundi Sawajan, iaitu anggota Abu Sayyaf yang dilaporkan terbunuh dalam kejadian berbalas tembakan dengan pihak berkuasa Filipina pada 17 Mei tahun lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein berkata pihak Polis Diraja Malaysia PDRM akan mendapatkan pengesahan semula daripada negara jiran mengenai perkara tersebut. Datuk Razarudin menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Sebelum ini, kawasan Eastern Sabah Security Command ESCOM mengeluarkan senarai terkini individu dikehendaki pasukan keselamatan termasuk 5 individu baharu bagi membantu siasatan dalam kes jenayah rentas sempadan dan KFR. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian di Sabah kembali berada di bawah paras 300 dengan mencatatkan 267 kes semalam. Jumlah itu menurun 91 kes lebih rendah daripada hari sebelumnya. Tiada kluster baru dan kes kematian dilaporkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah keseluruhan kes hanya 16 kes baharu daripada kluster-kluster aktif yang direkodkan di negeri ini. Hampir 17% atau 45 kes melibatkan kanak-kanak bawah umur 12 tahun yang belum layak menerima vaksin. Seramai 13 pesakit lagi adalah mereka yang belum divaksin walaupun layak memperolehinya. Sebanyak 264 kes semalam adalah dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes masing-masing dalam kategori 3, 4 dan 5. Sementara bilangan pesakit COVID-19 sembuh seramai 202 orang, manakala 775 pesakit sedang menerima rawatan. Sabah kini merekodkan 7 daerah zon kuning, 4 daerah zon jingga dan 16 daerah zon merah. Baik, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Masyarakat yang merayakan sambutan Tahun Baharu Cina sekali lagi diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Meskipun beberapa kelonggaran diberikan sempena perayaan itu, namun pematuhan SOP perlu diamalkan demi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Samad Jamri menyatakan pada masa sama pelbagai perayaan termasuk Tahun Baharu Cina dijadikan wadah bagi mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian hidup masyarakat di negeri ini. Untuk memupuk semangat perpaduan dan juga hubungan silaturahim sesama rakan-rakan pelbagai kaum di daerah Beluran ini bagi memastikan perpaduan ini dipupuk seawal-awalnya demi memastikan bahawa kesinambungan perpaduan ini dapat dipupuk kepada anak muda khususnya untuk melahirkan persefahaman yang lebih di masa hadapan. Beliau yang juga adun labu ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina dan Ramah Mesra bersama masyarakat Tionghoa di Beluran. Terdahulu beliau menyerahkan sumbangan kepada 23 ketua isi rumah yang terjejas banjir di Kampung Balaban Jaya, Sungai Nangka dan Kampung Matanggar, Beluran. Turut disampaikan sumbangan limau mandarin kepada jabatan dan agensi kerajaan serta ketua masyarakat Cina sekitar daerah tersebut. Barisan Nasional BN Sabah bersedia membantu calon BN yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Johor pada 23 Mac depan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mukhtaradin berkata, BN Sabah dijangka akan mengelola dan membantu 3 Dewan Undangan Negeri DUN dalam PRN tersebut. Menurut Datuk Bung Mokhtar, PRN Johor kali ini merupakan satu tanggungjawab berat kerana kebanyakan pengundi dalam kalangan anak muda berumur 18 hingga 20 tahun.
BN Johor telah menyatakan bahawa mereka akan boleh membentuk sebuah kerajaan baru. Demikian juga dengan Bersatu dan PAS, dengan PKR, DAP pun berkata dengan sedemikian. Tetapi akhirnya kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Beliau ditemui media dalam program penyerahan 5 Mandarin sempena Tahun Baru Cina di Kota Kinabalu. Tambah beliau, BN Sabah akan mengikuti peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya agar proses pilihan raya berjalan lancar. Keputusan bekas Ketua Bahagian Parti Warisan Sabah Warisan Beaufort, Datuk Johair Madlani bersama beberapa pemimpin tertinggi warisan daerah itu keluar parti pada Khamis lalu bagi menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah tindakan bijak demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Beaufort, Datuk Isnin Aliasni berkata, keputusan yang dibuat itu membuktikan keinginan mereka untuk menyentuni masyarakat selaras dengan konsep keluarga Malaysia. Datuk Hajah Johair Madlani selaku Ketua Bahagian Warisan dan rakan-rakannya yang telah pun meninggalkan parti itu dan bersama kita dalam GRS dan memberi komitmen sokongan kepada saya. Alhamdulillah, satu tindakan yang baik supaya kita dapat sama-sama bekerja. Beliau yang juga adun kelis ditemui media dalam program Walkabout penyerahan 5 Mandarin kepada peniaga kaum Tionghoa di Pekan Beaufort. Dalam majlis ini, Datuk Isni menyerahkan angpau kepada Ketua Masyarakat Cina Pekan Beaufort, Wong Kui Fung, untuk diagikan kepada 96 warga emas sekitar daerah tersebut. Turut menyampaikan sumbangan angpau adun Kuala Penyu Datuk Limus Curi kepada 6 ketua masyarakat Cina serta seorang jawatan kuasa kemajuan keselamatan kampung dalam bandar. Terdahulu, Datuk Isnin bersama Pegawai Daerah Beaufort Abdul Imam Basirun bersama Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara Negeri Sabah Samin Ongki dan pelbagai agensi terlibat dalam program membersih serta mengindahkan persekitaran masjid daerah Beaufort. Kepimpinan kerajaan akan lebih kukuh dengan adanya sokongan padu orang asal Sabah. Adun Melalap Datuk Peter Anthony optimis dengan adanya kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Zinor mampu menguatkan lagi komponen jentera parti kerajaan selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau berucap demikian dalam majlis santai bersama masyarakat daerah Tenom di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom. Datuk Peter memaklumkan beliau akan melancarkan Parti Baharu Mesra Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam masa terdekat. Menurutnya, parti itu adalah parti tempatan Sabah yang boleh dianggotai berbilang bangsa dan kaum. Pada Disember tahun lalu, Datuk Peter mengumumkan keluar dari Parti Warisan berikutan parti berkenaan tersasar daripada perjuangan asalnya. Kerjasama daripada orang ramai untuk menderma darah amat diperlukan demi menampung keperluan bekalan darah hospital negeri ini. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata, amalan mulia itu juga sekaligus dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Mengikut apa yang saya dapat laporan, banyak keperluan darah di tabung darah Keningau yang tidak mencukupi. Beliau yang juga adun Bingkor berkata demikian kepada media dalam program Derma Darah di Keningau. Program anjuran Wira Muda Star Sabah bahagian N40 Bingkor. Program-program seperti inilah yang kita harapkan kepada masyarakat, di mana kita boleh membantu masyarakat melalui sumbangan darah. Sebagai penderma, kita membantu yang memerlukan, seperti yang kena bedah kandang kurang darah, jadi kita dapat membantu orang lah. Begitu juga yang penyakit macam thalassemia begitu kan. Setakat ini sudah 17 kali lah menderma, dan penting menderma ni, satu, kita boleh selamatkan nyawa orang lain, dua, untuk kita punya kesehatan juga lah sendiri. Jadi kita harap-haraplah akan datanglah kamu untuk menyaut siapa-siapa durang anjur untuk menderma darah, datanglah untuk menderma darah. Paling baik. Seramai 87 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM dari Tuaran, Ranau, Pinampang dan Kota Kinabalu menerima sumbangan wang tunai daripada Yayasan Nur Jauhar
YNJ. Sumbangan disampaikan penaung YNJ, Tuh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni dalam majlis penyerahan sumbangan YNJ di Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, pengerusi YNJ Brigadier Jeneral Alham Ratun Johar memberitahu pelaksanaan program tersebut akan diteruskan ke Kota Belud, Kudat, Kota Marudu dan Tawau bermula bulan depan. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 450 penerima dalam kalangan ahli PVATM di 19 cawangan seluruh negeri. Kita telah merangka untuk melawat setiap daerah yang ada di negeri Sabah ini kerana saya difahamkan ada sebanyak 460 orang penerima veteran Angkatan Tentera yang berada di Sabah ini. Sesungguhnya kami amat batuah satu veteran khususnya begitu kan bila mana mendapat bantuan dan juga sumbangan daripada Yayasan Nur Johar, memberi semangat lagi lah untuk kepada anak saya lah terutamanya. Ya, so anak saya adalah seorang anak yang istimewa. Jadi sedikit sebanyak memberi dia hari ini perasaan yang luar biasa lah, berbeza. Sangat berterima kasihlah kepada Tuh Puan, itu menerusi Yayasan Johar kerana memberi sumbangan kepada para balu tentera. Jadi bermakna mereka ingat akan tugas dan tanggungjawab tentera pada masa dulu. Sebelum ini, program seumpama telah dilaksana tahun lalu bermula di Sandakan dan Keningau, namun terpaksa dihentikan susulan penularan COVID-19. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Utamakan SOP dan keselamatan ketika musim perayaan ini. Saya Muhammad Syarizam Awang. Salam hormat.